Okay, insyaAllah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okay, alhamdulillah, insyaAllah hari ini kita akan teruskan berat buku kita dalam buku Muntalaq Al-Muntalaq tulisan Muhammad Ahmad Ar-Rashid. Sedar tak sedar dah akan masuk ke bab yang ke-13 sudah minggu ni. So akan ada mungkin sebulan atau sebulan lebih sahaja lagi sebelum semua bab kita akan cover, insyaAllah. Jadi sebelum kita masuk kepada bab yang kita akan bincangkan hari ini, kita sepintas lalu akan tengok bab-bab yang kita telah pun bincangkan sebelum ni. Bermula dengan buku ini dimulakan dengan mukaddimahnya, Ijlis bina nu'min sa'ah, mari kita duduk sebentar beriman sejenak. Kemudian bab-bab yang seterusnya, bab yang pertama kita menolak al-hawa, bab yang kedua hanya gerhana bukan terbenamnya matahari, bab yang ketiga golongan baik yang dibinasakan, bab yang keempat kewajipan dakwah ke jalan Allah, bab yang kelima ahli ibadah yang bermain-main, bab yang keenam pelukan cendia kawan, bab yang ketujuh jihad dengan hujjah, bab yang ke-8 asas fiqh amal jama'i menurut salafus salih, bab yang ke-9 fiqh amal jama'i dalam bentuk baru, bab yang ke-10 keselarasan dan kesyumulan, bab ke-11 panji kebaikan, dan minggu lepas kita dah cover bab yang ke-12 formula yang hanya difahami oleh rijal. InsyaAllah hari ini kita akan pergi kepada bab yang ke-13 iaitu perjanjian, insyaAllah. Bagi yang mungkin terlepas bab-bab yang sebelumnya, boleh revise baliklah dalam playlist yang berkaitan, insyaAllah. Okey, kita terus kepada apa yang tertulis dalam bab yang ke-13 ini. Bismillah. Semua baris-baris tulisan akan musnah lenyap kecuali Al-Quran ini kerana dia kekal selama-lamanya. Setiap hasil pemikiran manusia sentiasa berubah-ubah, bertukar ganti dan tergugat, kecuali buah fikiran yang dipetik dari pelita Al-Quran. Kerana ketika itu ia memetik sesuatu yang bersifat kekal. Sumber tersebut mantap, tetap dan mampu bertahan. Dari sini kita dapati berlaku wahdatu al-fahmi, kesatuan kefahaman, kesatuan diagnosis dan kesatuan cara penyelesaian di kalangan mereka yang berucap tentang Islam dan masyarakat. Kesepaduan ini kita dapati bermula dari orang yang dapat melihat Rasulullah SAW berterusan hingga kepada orang yang beriman dengan baginda pada kurun ini, walaupun mereka tidak sempat melihat baginda. Bahkan kamu akan dapati dengan jelas kesatuan gaya bahasa dan keseragaman istilah di dalam kata-kata mereka. Okay. Apa yang ditengah sini ialah sesiapa yang mengucapkan berdasarkan sumber Al-Quran, insyaAllah dia akan ada kesatuan kefahaman dan diagnosis apakah isunya dan bagaimana menyelesaikan masalah masyarakat. Dan dalam bab ni kita akan nampak dibawa contoh-contoh lah, contoh-contoh contemporary, insyaAllah. Sesungguhnya penjagaan dan tetap berdaya tahan itu, meskipun dipandang oleh orang yang tidak faham sebagai beku dan statik, tetapi pada hakikatnya inilah kreativiti yang sebenarnya. Ketika ahli falsafah membuat satu teori atau penyelesaian kepada masalah kemanusiaan, dia meniupkan semangat dengan penuh perasaan. Semangat ini membangkitkan keinginan yang tinggi ke dalam jiwa muridnya dengan ucapannya yang memukau dan mempersonakan, menutup kecacatan teori penyelesaian yang dikemukakan. Ketika ia dilaksanakan, terbukalah pekung teorinya. Lalu datang lagi ahli falsafah yang lain dengan diagnosis yang baru dan membuat teori penyelesaian yang lain pula.
Mereka semua menyangka apa yang diusahakan itu adalah bukti kreativiti dan tanda aktivisme mereka. Ni dia nak bawa naratif untuk membuktikan apa yang disebut sebelum ni lah. Sebab ada orang menganggap orang yang sentiasa balik kepada Quran ni sebagai jumud, beku dan sebagainya kan, tak berubah. Tetapi dia bawa hakikat dari segi manusia pula, ini yang berlaku kan. Bila teori itu dibawa ataupun digagaskan oleh seseorang, nampak mantap lah. Dan apatah lagi bila disebut kat sini, bila orang tu mampu mengucapkannya dengan memukau dan mempersonakan. So ini pun satu, ini bukan keluar topik sedikit, tetapi satu benda yang menyebabkan, kalau kita kata perdebatan ataupun debate, dia terdedah dengan aspek inilah. Maknanya kalau ada, kita tengok dua orang berdebat, apa yang kita, persepsi kita mungkin terkesan dengan skill kedua-dua orang. So sekiranya seorang tu punya skill tu tinggi, walaupun apa yang dia bawa tu mungkin tidaklah sehebat mana ataupun tidaklah sebenar mana, tetapi dia boleh mengaburi dan menyebabkan kita rasa wah. Walaupun orang yang lagi satu pula mungkin dia bawa kebenaran, tapi kerana skill dia rendah, mungkin dia tidak nampak sebagai benda yang lebih hebat. So itu benda-benda yang kita terdedah dengan perkara itulah dalam konteks bila manusia membawa sesuatu yang juga disaluti dengan package yang hebat, skill, membahas dan sebagainya. Tetapi berbeza dengan penyelesaian Islam, memandangkan ia bertitik tolak dari hakikat fitrah kemanusiaan dan diturunkan dari Allah yang menciptakan fitrah, maka semakin dilaksanakan dan semakin berubahnya masyarakat, ia menjadi semakin teguh dan mantap. Pada setiap generasi akan lahir model penyelesaian Islam yang membuktikan kebenarannya kepada manusia. Inilah unsur kreatif sebenarnya. Sesungguhnya, teguhnya Islam dan bertukar gantinya ideologi lain itu merupakan kreativiti Islam dan mukjizat ajarannya. Wallahu alam apa perkataan asal bahasa Arab kreativiti ni. Tapi sebab bila disebut berulang kali kat sini ni, dalam konteks, sebab biasanya kita biasa menggunakan word creativity tu dalam aspek yang lain kan. Creativity tu mestilah dia sentiasa berbeza dan sebagainya. Tapi kat sini dia cakap maknanya Islam yang tidak berubah itulah creativity yang sebenarnya boleh menyelesaikan semua benda sepanjang zaman ni. Oleh itu, bila kita bentangkan pelbagai ucapan yang keluar dari mulut fuqaha umat ini dulu dan sekarang, walaupun kelihatan sama dari segi ayat dan maknanya, tetapi ia dalam masa yang sama memberi isyarat terhadap wujudnya kesatuan fahaman, metodologi dan pelaksanaannya. Menonjolkan kesatuan wahdah itu sendiri merupakan satu unsur yang perlu dititik beratkan dalam perbicaraan fiqh dakwah ini. Kerana ini mengandungi isyarat keaslian ulama baru dan ketulinan mazhabnya. Okay. Sebab benda ni nak dipasakkan betul-betul kerana bila mana akan dibawa tokoh-tokoh contemporary dalam fiqh dakwah tu, bagaimana dia relate dengan kesatuan dengan even daripada sahabat dan salafus soleh lagi kan dalam fiqh dakwah tersebut. So masuk kepada subtopik yang pertama dalam bab ni, ia adalah terus terang Islam dan bukannya didorong oleh suasana. Okey. Tadi di mukadimahnya tu memberi gambaran, walaupun masih tak tergambar apakah kaitannya dengan tajuk tu perjanjian tu kan. Tapi dia memberi gambaran bahawa sumber yang paling utuh itulah Al-Quran. Kalau kita ingat balik awal-awal tu dia sebut yang mana disebabkan sumber ini sumber yang terhebat, so apa yang datang daripada sumber itu statusnya begitulah. Dan kemudiannya kerana semua bersumberkan sumber yang sama, maka wujudnya kesatuan even daripada para sahabat yang melihat Rasul SAW, seterusnya tabi'in sampailah ke ulama yang contemporary. Semuanya bila mengambil daripada source yang sama, dia menghasilkan kesepaduan dan kesatuan yang sama dari segi kefahaman, dari segi mendiagnose apa sebenarnya isu
di sebalik apa yang kita dalam masyarakat, walaupun masyarakatnya amat berbeza, zaman Rasulullah, zaman tabi'in, zaman seterusnya, zaman kita kan, tetapi diagnosnya, penyelesaiannya semua bersumberkan sumber yang sama, yang itu yang ditekankan. Dan kat sini pun masuk ke subtopik ni, semuanya adalah terus terang Islam, bukannya didorong oleh suasana. Okey. Sebagai contohnya, perhatikanlah kata-kata salafus soleh yang terawal. Mereka telah berkata, Huzaifah radhiyallahu anhu telah ditanya mengenai ta'rif mayat hidup. Lalu dia menjawab, mayat hidup ialah orang yang tidak menentang kemungkaran, sama ada dengan tangan, lidah atau hatinya. Maknanya mafhum ayat ni ialah, na'udzubillah, kalau kita tidak menentang kemungkaran dengan mana-mana option tu, tangan, lidah ataupun hati, itulah mayat hidup berdasarkan kata-kata Huzaifah. Perhatikanlah juga beberapa perumpamaan yang dibuat oleh Said Qutb tentang sifat orang yang tidak menentang kemungkaran. Setelah anda membuat penelitian, tergamakkah anda mengiyakan orang yang menuduh Huzaifah bin Al-Yamani sebagai celupar, atau kata-katanya ini lahir kerana tekanan situasi susah dan gawat yang sedang dialaminya? Beliau menyifatkan orang-orang yang lalai hatinya dan membisu sebagai orang yang mati. Jika hatinya telah sedar tetapi dia masih membisu dan mendiamkan diri, maka dia disifatkan oleh Huzaifah sebagai orang yang sakit tenat dan lumpuh hampir mati. Ada orang berpendapat bahawa perumpamaan Said Qutb dan da'i Islam sezamannya sebagai perumpamaan yang keras. Tetapi sebenarnya perumpamaan tersebut tidak melebihi perumpamaan yang dinyatakan oleh Huzaifah radhiyallahu anhu. Okay. So, point kat sini dia bawa kata-kata Huzaifah dari awal. Kemudian dia suruh fikir, adakah kita sanggup nak kata Huzaifah tu, kata-kata dia tu ekstrim bila dia kata orang yang tak mencegah kemungkaran tu sebagai mayat hidup. Kalau kita boleh menerima itu adalah daripada kefahaman Islam yang dia ada, kemudian bawa balik kepada, sebab Said Qutb ni selalu di highlight sebab di highlight sebagai tokoh yang kadang-kadang keras kata-kata dia tu tetapi kalau dalam buku ni dia kata, okey, kita nak kata kata-kata Said Qutb, kalau kita tahu sebab kat sini dia tak bawa contoh kan, tetapi kata-kata Said Qutb yang menyebabkan orang kata dia keras tu lagi ekstrim ke daripada kata Huzaifah tu kan? Dia kata sebenarnya sama sahaja, apa yang dia sebut tu satu kata-kata yang agak direct lah, tapi maksudnya dia direct dan tak filtered, maknanya terus dia cakap mayat hidup contohnya dalam kata-kata Huzaifah tu, tetapi dia tidak berbeza, maknanya dalam konteks apa yang disifatkan oleh Said Qutb tu telah pun disebut oleh Huzaifah dari zaman lampau lagi kan. So adakah kita nak kata itu ekstrim? Sesungguhnya ia bukanlah semangat melampau para da'i. Ia sebenarnya adalah kejelasan pemahamannya terhadap dakwah Islam yang memaksa dirinya. Justru itulah kita dapati pendukung sebenar dakwah segera membentuk dirinya yang berbeza dari bentuk jahiliah yang pernah dilaluinya sebelum itu. Ia merubah kefahamannya dan keluar dari pertapaan untuk memimpin manusia. Sebagaimana tindakan yang dibuat oleh Wahab bin Manabbih Al-Yamani, seorang tabi'i yang masyhur. Beliau dikenali di Yaman sebagai seorang ahli pertapaan Nasrani, sibuk dengan sajak para rahib serta pakar dalam ilmu-ilmu kitab yang telah diselewengkan. Tatkala beliau memeluk Islam dan disoal berkenaan sifat seorang Muslim, beliau radhiyallahu anhu menjawab, seorang Muslim itu ialah seorang yang mengikut orang yang lebih dahulu darinya dan menjadi imam bagi siapa yang datang kemudian darinya. Beliau menyifatkan diri seorang Muslim itu sebagai pemimpin dan imam. Sebagai pemimpin dan imam. Walhal sebelumnya dia sendiri mengasingkan diri. Fahaman baru ini bukanlah sesuatu yang direka-reka. Tetapi setelah dia Islam, dia mendapati inilah tugas utama seorang Muslim.
Beliau kemudiannya mendapati Al-Quran menyifatkan Nabi Ibrahim AS sebagai satu umat. Dalam penjelasan ayat ini refer kepada An-Nahl surah 16 ayat 120 kat situ. Ibnu Qayyim berkata, umat di sini bermakna seorang yang menjadi contoh yang diikuti. Ibnu Mas'ud berkata, ummah ialah guru yang mengajarkan kebaikan. Ia adalah nama terbitan dari perkataan al-i'timam, seperti qudwah, yang bermaksud diteladani dan diikuti. Okey. So dia bawa siapa nama tadi dah? Wahab kisahnya dia ni dulu masa Nasrani dia memencilkan diri dan sebagainya, tapi bila dia masuk Islam, dia memahami hakikat yang sepatutnya berlaku, dan kemudian disebut kata-kata yang mengatakan sepatutnya kita orang mukmin tu sepatutnya menjadi imam kepada orang lain, hanya memimpin orang lain. By default bila kita sepatutnya memimpin orang lain, obviously kita tak boleh duduk diam dan tak bertemu dengan mereka lah kan. Okay. Dan kat sini juga dia bawa beberapa penafsiran kepada ayat, mungkin kita biasa dengar kan, bagaimana Nabi Ibrahim disebut sebagai satu umat. So Ibnu Qayyim kata umat tu maksudnya orang yang diikuti, contoh yang diikuti. Ibnu Mas'ud pula kata yang guru kan, mengajarkan kebaikan. Which is interesting kalau kita guna word begitu kan. Bila kata umat Islam sekarang, adakah umat Islam jadi peranan sebegitu kan? Dan kalau maksudnya begitu, sepatutnya begitulah. Maknanya umat Islam itulah sebenarnya contoh yang sepatutnya orang tengok ikut, dan umat Islam itulah umat yang mengajar manusia semuanya kan. Kalau siapa yang familiar dengan maratib amal, di hujungnya tu Ustaziatul Alam tu basically menggambarkan hakikat itu kan. Umat Islam ni menjadi ustaz kepada sekalian alam. Maksudnya sekalian alam itu akan belajar daripada umat Islam tu kan. So based on that idea pun, maksudnya tidak mungkin benda tu boleh berlaku kalau semua orang memencilkan diri. So kalau kita dah cover sebenarnya bab-bab yang sebelum ni tentang bagaimana uzlah memencilkan diri sebagainya telah dibincangkan kan. Dan dia telah kita faham pun sepatutnya by this time kita tidak sepatutnya begitu. Tidak sepatutnya hanya memunculkan diri, menjaga diri kita, kerana kita perlu kedepanan memimpin. So masuk kepada subtopik yang seterusnya, bai'ah lama yang baru. Bai'ah lama yang baru. Semua generasi-generasi mukmin terdahulu yang mengikuti para nabi zaman silam memahami bahawa iman bukan hanya sekadar mengaku dan membenarkan di dalam hati semata-mata. Mereka mengerti bahawa iman mestilah disertakan dengan memberi pertolongan tenaga dan harta, membantu dengan menggabungkan diri di dalam barisan jemaah mukminin yang lain dalam pertarungan menentang golongan kafir. Okay. So disebut dan ditekankan kat sini, generasi mukmin yang terdahulu tu faham Islam begitu bukan hanya kita dah beriman dengan hati, tetapi actually dia memerlukan memberi pertolongan tenaga dan harta, menggabungkan diri dalam perjuangan yang ada. Nabi Ibrahim AS, Nabi Musa AS, Nabi Isa AS dan seluruh para Nabi AS telah mengambil bai'ah dari orang yang beriman kepada mereka supaya beriman dan membantu Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerangi kufur sekiranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan dan mereka masih hidup. Hal ini diceritakan Allah di dalam firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitab wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunnah qala aqarrartum wa akhadhtum ala dhalikum usri qalu aqarrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin Asal baris dia ada yang tak ada ni. Okey.
Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian setia dari nabi-nabi dengan firman-Nya, sesungguhnya apa jua kitab dan hikmah yang aku berikan kepada kamu, kemudian datang pula kepada kamu seorang Rasul yang mengesahkan apa yang ada pada kamu, hendaklah kamu beriman bersungguh-sungguh kepadanya, dan hendaklah kamu bersungguh-sungguh menolongnya. Allah berfirman lagi, sudahkah kamu mengakui dan sudahkah kamu menerima akan ikatan janjiku secara yang demikian itu? Mereka menjawab, kami berikrar, yakni mengaku dan menerimanya. Allah berfirman lagi, jika demikian, maka saksikanlah kamu dan aku juga menjadi saksi bersama-sama kamu. Surah Ali Imran ayat 81. Ibnu Abbas telah berkata, setiap kali Allah mengutuskan seorang Nabi, dia mesti mengambil berjanji bahawa sekiranya Allah mengutuskan Nabi Muhammad SAW dan Nabi itu masih hidup di zaman Muhammad SAW diutuskan, Nabi itu mesti beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan menolong baginda. Allah juga menyuruh Nabi itu meminta umatnya berjanji sekiranya Nabi Muhammad SAW diutus zaman mereka hidup, mereka juga mesti beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan mesti menolong baginda SAW. Oleh itu, kita sebagai pewaris Nabi Muhammad SAW pada hari ini lebih wajib, lebih patut dan lebih utama memberikan bai'ah tersebut. Bersandarkan perjanjian yang dahulu itu, Imam Ibn Taymiyah berkata, orang-orang yang benar di dalam pengakuan iman mereka ialah orang yang beriman dan tidak ragu-ragu dalam iman mereka, orang yang berjihad di jalannya dengan harta dan nyawa mereka. Semuanya itu untuk menyempurnakan perjanjian yang telah ditentukan Allah kepada mereka yang telah lalu dan mereka yang akan datang sehinggalah ke hari kiamat. Faham kot ni? So, conclusion kat situ secara mudahnya, kita sepatutnya, apatah lagi kita yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad ni, sepatutnya ada forefront ni, orang yang dalam bahasa Arab ni, bila kata perjanjian tu ialah bai'ah tu lah, yang akan berbai'ah kepada Rasul SAW untuk memperjuangkan agama ini kan. Seterusnya, tidak boleh lari dari memberi sokongan kepada para da'i. Sesiapa yang tidak mampu atau tidak diizinkan oleh keadaan, situasi dan kebatasan ilmunya untuk menyertai barisan mujahid Islam, bukanlah bermakna dia dibenarkan dan boleh duduk diam. Dia mestilah memberi bantuan kepada mereka yang berdakwah dan berjihad pada jalan Allah. Dia mestilah menjadi orang Islam yang menolong dan membantu mereka. So maksudnya, even if tak mampu directly berada di barisan hadapan, contohnya lah kalau kat sini disebabkan keadaan, situasi, keterbatasan ilmu dan sebagainya, bukanlah menjadi dalil untuk kata, oh, so saya tak buat apa-apa lah kan, dah uzur syar'i kan. Tapi still, maknanya kena memberi bantuan semampu mungkin. Lantaran itu, Al-Faqih Imam Asy-Syatibi telah berkata semasa menjelaskan kata-kata fuqaha, apabila sesuatu fardu kifayah itu disempurnakan oleh sebahagian dari umat Islam, gugurlah tanggungjawab itu dari seluruh umat Islam. Disebutkan dengan terperinci antara yang termasuk dalam fardu kifayah ialah amar ma'ruf nahi munkar, menuntut ilmu, memimpin, menjadi pemimpin dan pemerintah atau khalifah yang memimpin negara Islam, dan memimpin pemerintahan umat Islam menurut hukum dan syariat Islam. So ni list benda-benda yang disebut sebagai fardu kifayah. Beliau menjelaskan bahawa sekalipun tugas ini gugur jika seseorang itu tidak mampu, tetapi dia wajib pula mengenal pasti siapakah yang mampu memikulnya. Dia wajib mendorong dan menolong orang tersebut untuk melaksanakan tugas ini. Bahkan, dia wajib memaksa orang yang mampu untuk memikul tugas ini melaksanakannya. So that's the context of fardu kifayah yang disebut.
biasanya perbincangan sebab dalam bab yang sebelum ni kita dah ada perbincangan dalam kewajipan berdakwah tu, ada orang kata ni bukan fardu kifayah sahaja ke, dan dibincangkan sebenarnya dah kita sepatutnya dah jelas kat situ. Tapi kat sini dia ambil angle yang berbeza dan konteks untuk orang yang uzur kan, untuk orang yang uzur. Sebab kalau dalam konteks yang awal tu, bab yang awal dulu bila bincang fardu ain fardu kifayah tu, nak bagi konteks apa maksud sebenarnya bila kita cakap fardu ain dan fardu kifayah. Itu satu benda yang menarik jugalah. Maknanya sepatutnya dua-dua tu kita akan perasan buat fardu tu dulu, baru datang fardu ain dan fardu kifayah tu kan. Maknanya dia satu kewajipan in the first place kan. Tetapi kat sini dia berbicara tentang orang yang bila kata-kata uzur kan, maksudnya memang terkekang untuk actually implement benda tersebut maka tak boleh lepas tangan lah kalau kita faham fardu kifayah tu kan. Contohnya kalau contoh yang biasa orang bawa ialah solat jenazah dan sebagainya kan, fardu kifayah kalau kita tak mampu, tak dapat buat, tetapi tak ada orang yang still laksanakan benda tu sampai selesai, masih tak selesai fardu kifayah tu kan. Maksudnya sebab tu dia kata kena bantu orang supaya boleh sampai selesaikan. Kalau kita sendiri pun tak dapat selesaikan in the first place, kalau kita betul tak mampu ada keuzuran, malah kena paksa kat sini. Sebab kalau tak ada orang yang tampil untuk settlekan benda tu, semua orang masih berdosa kan. So kita tak terlepas sebenarnya. So selagi mana tugas itu tak selesai sampai ke sudah, selagi itu kita kena make sure ada orang yang selesaikan tu. Kalau kita sendiri pun boleh katakan ada keuzuran, tak mampu buat benda tu kan. So itu satu persepsi yang agak interesting lah, yang biasanya rasanya jarang kita fikir dalam sudut itu kan. Yalah, sebab kebanyakan perbincangan fardu kifayah kita ialah dalam konteks biasanya macam-macam selesaikan jenazah dan sebagainya itu. Sebab kalau dalam konteks Malaysia ni memang Masjid Surau ada dia punya tim yang buat benda. So insya-Allah alhamdulillah akan selesai, walaupun kalau kita tak participate kan. Tetapi bila kita sebut dalam konteks yang ini, amar ma'ruf nahi munkar, memimpin dengan Islam dan sebagainya ni, dia boleh jadi tak selesai kalau tak ada orang yang pergi tampil ke situ kan. Beliau menyebutkan urusan pemerintahan sebagai contoh bagi perkara-perkara lain seperti menuntut ilmu ataupun amar ma'ruf nahi munkar dan pelbagai lagi fardu kifayah yang tidak dinaskan dan dijelaskan oleh fuqaha Islam. Tetapi mungkin betul jika dikatakan bahawa fardu kifayah adalah wajib ke atas seluruh umat Islam secara kiasan. Ini kerana melaksanakan fardu kifayah itu adalah bermakna menyempurnakan maslahah umum umat Islam. Jadi, seluruh umat Islam dituntut melaksanakannya. Sebahagian daripada mereka mampu melaksanakannya secara direct, secara langsung, kerana dia mampu melaksanakannya. Orang lain yang tidak mampu dan tidak layak itu, mereka mampu menguatkan dan menyokong mereka yang mampu dan mendorong mereka untuk menjayakan tugas mereka. Benda ni agak obvious kalau dia ambil contoh tadilah, memimpin kan. Maksudnya bila kata ini fardu kifayah, kena ada pemimpin yang memimpin seperti yang sepatutnya. Jadi semua umat perlu, walaupun tak semua umat yang akan menjadi pemimpin tu kan, tapi dia perlu memastikan benda tu jadi begitu so kena mengangkat dan membantu orang yang sepatutnya ke situ Oleh itu, sesiapa yang mampu dan layak menjadi pemimpin dan pemerintah, dia dituntut untuk memikul tugas itu. Manakala orang yang tidak mampu dan tidak layak, mereka dituntut untuk menyuruh, memaksa dan membantu orang yang mampu memikul tugas tersebut. Oleh itu, orang yang mampu dituntut memikul tugas itu dan orang yang tidak mampu menyokong siapa yang mampu. Kerana tidak ada yang menjadi pemimpin dan pemerintah tanpa sokongan masyarakat. Konsep ini menurut kaedah fiqh iaitu sesuatu yang tidak sempurna perkara wajib kecuali dengan adanya ia, maka hukumnya adalah wajib. So dia ambil angle gitu juga Maksudnya kalau kita kata fardu kifayah untuk ada pemimpin yang memimpin mengikut Islam tak semua orang yang mampu dan layak.
Tetapi orang yang mampu dan layak, dia jadi wajib untuk dia kena pergi ke situ lah. Sebab tugas tu jadi satu fardu kifayah, satu kemestian ada orang yang melaksanakan benda tu kan. So kalau orang yang mampu pun tak buat apa-apa, itu satu problem. Kalau dia pergi ke depan pun, yang lain yang tak mampu ni pun perlu support, perlu angkat dan perlu bantu lah kan. Itu ideanya. So sebab itu adalah part of yang memastikan sempurnanya pelaksanaan tersebut. Kenyataan ini tegas dan terang. Ia tidak langsung membenarkan seorang pun dari umat Islam berdiam diri tanpa turut membantu dan menyokong dakwah Islam. Walau apa jua keadaan dan situasi keluarga, kesihatan, profesion dan tanggungjawab akademik mereka yang menghalang mereka duduk bersama di dalam saf betul-betul. Okay. So, sebab kita kata itu semua awal tadi dah listkan contoh-contoh fardu kifayah. Salah satunya memimpin. Dan kita faham analogi tadi kan. Sepatutnya semua orang bersama-sama memastikan kewajipan tersebut terlaksana. Bila kita kata amar ma'ruf nahi munkar ataupun dakwah ini pun begitu juga, fardu kifayah juga, maka the same concept should apply. Maksudnya siapa yang mampu semua kena pergi to the forefront. Siapa yang betul tak mampu sepatutnya very supportive dan membantu sebaik mungkin kan. So dekat sini disebut dan di-highlightkan, within that mindset tak ada seorang pun yang boleh escape lah. Tak ada seorang boleh kata saya tak mampu sebab saya tengah sibuk dengan keluarga ataupun kesihatan, dengan profession, dengan tanggungjawab akademik. Kalau student, itu kena kat dia lah kan. Ataupun kalau macam anda bekerja ni profession, kadang-kadang kita kata adalah keuzuran sebab kesibukan, tuntutan profession ataupun tanggungjawab akademik. Tetapi itu tidak sepatutnya secara jelasnya tidak menjadi alasan yang boleh membuatkan kita escape dari memberikan sokongan kepada da'i yang being at the forefront. Itu kalau betul benda tu menghalang lah. Kalau sebenarnya dia tidak menghalang daripada kita actually become part of the forefront, itu actually jadi kewajipan kita. Itu jadi kewajipan kita. So discussion ini agak interesting, especially kalau kita bincang dalam konteks orang-orang yang memang bidang-bidang profesional, orang-orang yang memang di pusat pengajian tinggi dan sebagainya. Sebab lapisan ini secara umumnya, kalau nak cerita, kalau dia nak claim tapi saya tak layak dan tak mampu, dan siapa je yang layak dan mampu dalam masyarakat ni? Sebab itu antara yang layer yang tertinggi lah tu kan. Maksudnya itu adalah krim daripada masyarakat tu. So kalau yang krim dia pun nak claim dia tak layak dan tak mampu, so sebenarnya siapa yang layak kan? Sebab kat bawah-bawah tu lagilah kita kata tidak sampai level yang tersebut kan. So disebabkan itu bila kita berbicara dengan golongan-golongan ini yang memang di level universiti dan sebagainya, susahlah sebenarnya untuk justify kalau kita kata kita ni tidak layak dan tidak mampu to be at the forefront. Bukan just bantu kat sini, sebab kat sini nak highlight orang yang memang tak layak dan tak mampu tu still wajib untuk membantu sebaik mungkin. Kalau kita yang level yang mampu masuk universiti ni, sepatutnya memang di barisan hadapan tu kan, dan kita mengharapkan bantuan semua masyarakat. So itu satu muhasabah lah kan. Kalau sebab ramai orang tak perasan, dan biasanya tak tahulah ni sifat Melayu ke tidak, kita still rasa kecil kan. Kita siapalah saya sebenarnya kan, saya ni taklah siapa pun. Tapi kalau kita tengok siapa yang masuk universiti, setiap batch SPM di Malaysia ni, kalau kita tengok statistik kan, kita akan nampak 500,000, 600,000 yang ambil SPM setiap tahun. Sebenarnya daripada 500,000 yang masuk SPM setiap tahun, yang masuk universiti, dalam 2,000, 10,000 yang masuk universiti pun sebenarnya percentage amat kecil. Kalau kita ambil that 500,000 punya orang, dan yang masuk universiti tu layer yang atas lah sebenarnya, dan percentage yang kecil kalau kita campur pun semua benda kan. So kalau yang golongan ni pun duk rasa diri dia tak ada apa, so dalam satu batch SPM tu siapa je yang sebenarnya yang boleh lead perubahan ni kan. So itu satu benda yang kadang-kadang perlu disedari lah kan. Kadang-kadang bila yang masuk universiti ni pun tak sedar diri tu, kalau bukan awak lah yang memimpin, so sebenarnya siapa yang awak harapkan? So dia tak logik. Kat mana kita nak cari orang tu kan? Sebab kalau bukan layer yang, sebab setiap batch, setiap
kalau kita assume lah setiap batch tu adalah setiap orang yang lahir pada tahun itu dan sebagainya kan. So setiap batch yang ramai-ramai tu dan major portion tu sebenarnya tak tahu bagaimana, terus kerja ke tak tahulah apa-apa kan, kerja-kerja yang mampu dibuat oleh orang lulusan SPM saja dan sebagainya pun, kalau yang yang Allah takdirkan yang krim ke atas tu, yang masuk universiti tu tidak merasakan tugas dia untuk memimpin, itu satu benda yang perlu dimuhasabah lah sebenarnya. Okey. Itu satu lagi, kalau dah sebut benda tu, kalau siapa yang serius lah kata, oh insyaAllah kita nak mengubah masyarakat Malaysia ni menjadi kepada yang sepatutnya, kepada menghayati Islam dan sebagainya, berapa peratuskah daripada masyarakat kampus yang sepatutnya kita berjaya bawa kepada menghayati Islam sepenuhnya? Dan kalau kita tanya benda tu, anda pernah tanya kepada masyarakat kampus yang belajar di kampus, di universiti-universiti kan, biasa akan bagilah sort of percentage tertentu kan, 10%, 15%. Tetapi kalau kita go back to the hakikat bahawa daripada setiap 500,000 tu, satu batch SPM tu, yang masuk IPT ni ialah layer yang teratas, yang kecil, layer kecil yang kat atas tu. Kalau daripada layer ni pun kita hanya dapat sentuh 10%, 15%, kita nak cerita apa tentang yang 500,000 tu kan? How does that make sense? Kalau kita seriously claim, kita kata kita nak mengubah keseluruhan masyarakat kepada yang sepatutnya. So, kalau betul kita nak kata begitu, sepatutnya, theoretically, majority ataupun kalau nak simplify, semua yang masuk IPT ni, patut kita pastikan menghayati Islam supaya dia boleh influence the rest kan. Otherwise, kalau dalam yang layer yang kecil, krim ni pun hanya minoriti dari itu yang menghayati Islam, dan apakah harapan kita untuk influence the whole 500,000 setiap batch kan? So ini benda-benda yang real yang perlu dihayati lah sebenarnya. Sebab kadang-kadang orang yang rasa dia berdakwah dekat IPT pun, dia tak ada target yang tinggi kepada masyarakat IPT tu. Kita dapat 10% tu pun dia rasa macam kalau universiti yang besar yang ada 20,000 student, 10% ialah 2,000. Tapi orang yang terlibat dengan grup dakwah, kalau kita campur pun lah semua grup kan, sampai ke 2,000 kan, tak sampai. So 10% pun tak sampai. So what is the status of apa sebenarnya, kenapa kita limitkan kita punya target dan sebagainya. So that's a reality yang kita kena really look into lah. Dan benda ni akan jadi real bagi orang yang memang, kalau dia kata dia terlibat dengan dakwah ke tarbiyah etc., untuk actually melibat perubahan di Malaysia. Kalau dia just cakap tak apa, ni just untuk buat program, at least kita buat program something, memanglah dia takkan bercita-cita besar. Tetapi bagi orang yang memahami cita-cita dakwah tu, sepatutnya cita-cita dia tak kecil lah. Okey, kembali kepada buku ni. Imam Ash-Shatibi memahami perkara ini berdasarkan kemantapan metod kajian dan pemahaman tepat beliau terhadap maqasid ataupun kehendak fuqaha Islam terdahulu ketika mengubal kaedah-kaedah umum. Syekh Abdul Qadir Audah yang juga mengikut metod yang sama dan tidak diselewengkan oleh nafsu, maka hasilnya beliau juga memperolehi natijah yang serupa. Beliau mewajibkan setiap umat Islam pada setiap zaman memberi pertolongan dan sokongan kepada harakah Islam yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Beliau meletakkan beban kesalahan penguasaan musuh-musuh Islam terhadap dunia Islam ini ke atas bahu umat Islam seluruhnya. Beliau berkata, majoriti umat Islam telah dibiasakan dengan kefasikan, kekufuran dan kefahaman etis. Sehingga kan bila mereka melihat hal itu, ia dianggap tidak ada salahnya dengan Islam, atau dirasakan Islam tidak menyuruh memerangi kefasikan, kekufuran dan etis itu. Mereka akhirnya langsung tidak menghiraukannya. Ini realiti yang berlaku lah, sebab dia dah di-normalize kan. So kita rasa macam tu kan normal lah, tu kan ada unsur-unsur tu kan.
Sepatutnya tidak lah. Padahal sesungguhnya Islam mewajibkan kepada umat Islam untuk mempelajari Islam, memahaminya dan saling mengajar sesama mereka sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Hendaklah keluar sebahagian saja dari tiap-tiap puak di antara mereka supaya orang-orang itu mempelajari secara mendalam ilmu yang dituntut dalam agama dan supaya mereka dapat mengajar kaumnya apabila orang-orang itu kembali kepada mereka. Mudah-mudahan mereka dapat berjaga-jaga dari melakukan larangan Allah. Ini adalah daripada surah At-Taubah ayat 122. Memang telah ada kumpulan-kumpulan orang Islam yang memberi peringatan dan cuba mengajarkan Islam kepada umat Islam. Tetapi pemerintah-pemerintah umat Islam pula menghalang kumpulan ini. Ini realiti yang pernah berlaku dalam dunia-dunia Islam. Kerajaan ini cuba menghalang dari apa yang telah diwajibkan oleh Islam hanya kerana menyukakan hati penjajah, patuh kepada tauhid dan mengikut kehendak musuh-musuh Islam. Majoriti umat Islam pula bersetuju dengan pemerintah sebegini, sedangkan sepatutnya tidak berlaku sepatutnya. Maka majoriti umat Islam telah bersama-sama menanggung dosa membunuh Islam dan memusnahkan jemaah Islam yang bekerja untuk Islam. Nauzubillah. Perkataan ini, di samping mendedahkan kepedihan hati Abdul Qadir Audah, ia juga menunjukkan bahawa sesungguhnya pemimpin dakwah tidak mengada-ngada cuba merampas hak meraih sokongan dari umat Islam. Mereka sebenarnya membuat tuntutan berdasarkan asas-asas, keterangan dan sandaran yang membuktikan hak itu, sebagaimana penjelasan Asy-Syatibi yang berharga itu. Okey. So, itu semua background kepada apa yang sepatutnya berlaku. Dan apa yang sepatutnya berlaku. Dan terus dibawa kepada, kat sini kita akan dibawa pada figure yang dibawa sebagai contoh lah. So, yang pertamanya ialah Imam Hasan Al-Banna mendaki puncak kesedaran. Dengan merenung kata-kata Imam Asy-Syatibi itu, anda akan dapat memahami rahsia kesungguhan Imam Hasan Al-Banna di atas jalan dan manhajnya tatkala dia enggan bersama lagi dengan orang yang ragu-ragu dan goyah pendiriannya. Beliau berkata terus terang, sekiranya kamu enggan, tidak tetap pendirian dan teragak-agak memilih antara seruan-seruan yang membingungkan dengan cara yang gagal itu, maka barisan tentera Allah akan tetap berjalan tanpa menghiraukan ramai ataupun sedikit. Tiada pertolongan dan kemenangan kecuali dari Allah. Okey, ini satu petikan daripada salah satu daripada risalah Al-Banna. Kan, sebab biasanya, of course, kata-kata ini bukan kata yang tiba-tiba keluar tak semena-mena. Dia telah bentangkan secara panjang lebar mengapa para audiens itu sepatutnya bersama-sama dengan dakwah itu. Dengan membawa bukti-bukti, dalil-dalil dan sebagainya. Tapi, kalau anda enggan juga, still teragak-agak nak ikut ke apa yang jelas ni ataupun dengan seruan-seruan lain yang tak tahu mana datang, dakwah ni akan terus berjalan. Beliau telah menerangkan pemisahan mufasalah, uslub dan metod kerja dari orang-orang yang ragu di kalangan mereka yang sedang bekerja untuk Islam. Ianya bukan pemisahan akidah seperti mana dengan orang yang kufur ataupun ahli bid'ah. Beliau hanya memperkatakan tentang metod yang gagal, yang dihiasi oleh rasa takut atau kerana ingin mudah dan ringkas. Bagi beliau, metod gagal ialah metod yang berlainan dengan metod beliau atau hanya mengambil sebahagian dari metod beliau tanpa keseluruhannya. Sekiranya anda faham metod Al-Banna, anda akan faham apa yang tidak sama dengan metod beliau. Jika anda faham kesyumulan wasail dakwah beliau, anda akan merasa betul betapa pincangnya wasail orang lain. Okay, interesting claim kat situ.
Of course kat sini dia just buat claim kat situ lah. So kalau kita nak mengkaji metod manhaj yang dibuat oleh Al-Banna, kita kena cover lah dalam sesi yang lain Risalah Al-Banna kan. Oleh itulah beliau telah meringkaskan tanda kesungguhan umum dalam metod kerjanya. Katanya, sesungguhnya segala keladak peninggalan abad-abad yang lalu dan segala kesan peristiwa silam tidak mungkin dihapuskan dengan hanya angan-angan di dalam dada atau dengan kata-kata yang ditulis di dalam akhbar atau pidato-pidato yang diucapkan oleh orang ramai. Sebaliknya, ia hanya tercapai dengan kepenatan berpanjangan, usaha gigih dan penuh kesabaran di samping amal yang berterusan. Okey, tak dapat larilah sebenarnya daripada melalui kepenatan dan perjuangan. Jadi ia bukanlah dengan cara pidato-pidato, tulisan ataupun tindakan-tindakan perseorangan. Okey, harapnya kita telah faham konteks perbincangan ni, sebab kita dalam bab-bab yang sebelum ni pun dah bincang kenapa dakwah ni memerlukan amal jama'i tu. Ada dua bab yang bercakap tentang amal jama'i. So sepatutnya bentuk dah jelas bagi orang yang cita-cita dia bila dia bersama dengan dakwah ini adalah untuk melihat kejayaan dakwah tu, dia agak mustahil untuk dia still rasa dia boleh buat kerja seorang-seorang ataupun secara terpisah-pisah. Kerana misi itu begitu besar yang memerlukan secara sunnatullahnya amal jama'i kan. Dan kita dah bincang juga amal jama'i itu apa kan. Sebab setengah orang dia silap faham amal jama'i itu kerja ramai-ramai. Kita dah bincang bab tu juga. Tetapi mesti dengan wasilah yang diwajibkan oleh Islam untuk melahirkan hukum-hukumnya di dalam pelaksanaan sasaran yang wajib menjadi tujuan dan maklumat harakat Islam. Lantaran itu beliau berkata, tidak perlu menegakkan sebuah negara Islam yang bebas di bumi ini, negara yang mampu melaksanakan hukum-hukum dan sistem sosial Islam, sebuah negara yang dapat menampilkan ajaran Islam yang sebenar dan dapat menyebarkan secara bijaksana kepada seluruh manusia. So nak tak nak perlu dicapai perkara tersebut. Selagi negara ini tidak wujud, selagi itulah seluruh umat Islam berdosa. Itu statement yang besar tu. Dan selagi tidak wujudnya negara sebegitu, kalau difahami sebagai fardu kifayah, maka selagi itu masyarakat tengah berdosa. Umat Islam akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kerana mereka dianggap cuai dan tidak berusaha mewujudkannya. Adalah satu pencabulan kepada hak-hak kemanusiaan, terutamanya dalam keadaan yang tidak menentu ini, apabila wujudnya sebuah negara yang melaungkan dasar-dasar yang kejam dan menyebarkan fahaman-fahaman yang sesat. Namun tidak wujud siapa pun yang berusaha menegakkan sebuah negara yang berpegang kepada kebenaran, keadilan dan keharmonian. Okay, semua ni benda ni berkait. So kalau kita faham satu benda dan dia terkait, maka hakikatnya kita tak mungkin boleh duduk diam sekiranya negara kita masih dalam keadaan yang sedemikian. Beliau mengulangi kandungan ucapannya itu dengan ayat yang lebih jelas dengan berkata, mungkin kita boleh faham jika para reformis Islam merasa selesa dengan hanya berperanan sebagai penasihat dan pembimbing ketika mereka mendapati ada ahli politik dan pemerintah yang patuh kepada perintah Allah dan melaksanakan segala hukumnya, menyampaikan segala ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi SAW. Dia kata, so macam kita faham lagi lah kalau pemimpin tu begitu, so kita just main peranan sebagai nasihat dan sebagainya kan. Namun hakikatnya seperti yang kita lihat, undang-undang Islam berada di satu tempat dan undang-undang yang diguna pakai berada di satu tempat yang lain. Sikap para reformis Islam yang berpelut tubuh tidak mahu menuntut supaya hukum Islam dilaksanakan itu merupakan satu jenayah menurut Islam. Jenayah yang tidak dapat dimaafkan kecuali dengan cara bangkit dan mengambil semula kuasa eksekutif dari genggaman pihak yang tidak meyakini undang-undang Islam yang suci. Tindakan praktikal Al-Banna dan usahanya membentuk gerakan Islam yang meluas dan tersusun rapi adalah sebaik-baik penjelasan yang boleh difahami oleh mereka yang bekerja untuk Islam.
Darinya dapat difahami mazhab amal jama'i beliau ke arah merealisasikan penubuhan sebuah daulah. Okey. Faham kot ni? Seterusnya dia bawa tokoh yang seterusnya, iaitu Al-Maududi, menjelaskan segala marhalah. Al-Maududi juga turut sama melakarkan bagaimana bentuk gerakan Islam yang diyakini layak dan sesuai untuk merealisasikan tugas istikhlaf ataupun pemerintahan Islam, buat khalifah tu, dan membangunkan daulah Islam di muka bumi ini. Now, perbincangan ni ada satu perbincangan yang real. Sekiranya seorang tu mempunyai cita-cita yang real. Kalau kita kata gambaran di hujungnya mesti begitu, mesti tertegaknya, terbangunnya apa yang sepatutnya Islam nak tu. For sure, cara ke situ perlu dipikirkan bagaimana yang boleh sampai ke situ. Gerakan Islamnya bagaimana, amal jamaahnya sebagaimana. Beliau mewajibkan jemaah Islam yang haraki supaya mereka beriltizam dengan proses tarbiyah. Tarbiyah yang berdasarkan pandangan dan fikrah kehidupan Islam yang sejati. Tarbiyah yang didasarkan di atas kaedah-kaedah dan nilai-nilai akhlak dan proses yang sesuai dengan roh dan jiwa Islam serta sesuai dengan tabiatnya. Seterusnya, jemaah Islam itu mestilah bersungguh-sungguh melaksanakan tarbiyah Islam ke atas setiap anggotanya. Berdasarkan asas ini, bagi melahirkan para da'i yang melaksanakan tugas mengembangkan fikrah Islam kepada manusia. Hopefully kita part of that already. Dengan bilangan yang cukup dari pelbagai bidang kelayakan, perundangan, politik dan segala cabang disiplin ilmu sains dan seni, mereka juga adalah manusia yang telah mensebatikan fikrah Islam di dalam darah daging mereka. Mereka mempunyai tahap-tahap pengetahuan yang tinggi, luas sehingga mampu untuk menyusun sistem pemikiran dan teori-teori, mampu membina metod kaedah secara praktikal yang sempurna berdasarkan prinsip dan kaedah Islam. Banyak qualification yang kita nak kena fulfill ni. Mereka inilah adalah orang yang telah dikurniakan bakat dan kemampuan oleh Allah sehingga mampu menentang dan bertarik tali dengan pemimpin-pemimpin yang mempunyai fikrah yang kufur dengan Allah dan hari kiamat. Akhirnya, dengan kehebatan pemikiran mereka itu, mampu menawan pemikiran dan akal lawan mereka dan menarik mereka untuk menerima dan tunduk kepada fikrah dan pemikiran Islam. Apabila harakah Islam ini telah melalui medan tarbiyah dan dakwah umum ini, mereka akan marak setepak pula memasuki era pertembungan, yakni fasa pertarungan menentang sistem batil dan pincang yang menguasai masyarakat. Ini adalah kerana sistem pemerintahan dan kepimpinan tidak mungkin berubah semata-mata dengan wujudnya satu golongan atau gerakan Islam di muka bumi. Dengan erti kata lain, apabila wujud satu gerakan Islam tersusun dan bertapak di bumi, maka kita menyangka malaikat akan turun dari langit untuk mengusir orang-orang fasik dan jahat dari kerusi kepimpinan dan kekuasaan dan seterusnya meletakkan orang yang soleh dan beriman di atas kerusi tersebut. Ia tidak mungkin terjadi. Tiada jalan lain bagi jamaah Islam yang haraki itu kecuali terus bertarung dan menentang kuasa-kuasa kufur dan kefasikan itu. So dibawa gambaran yang nak rasanya membiak orang berfikir lah kan. Sebab kadang-kadang kita assume macam mana kita assume apa yang kita buat tu secara magicnya menghasilkan hasil yang kita nak. Kalau kat sini disebut dengan dah gerakan Islam tu, Alhamdulillah. Tapi kalau gerakan Islam tidak direct mengubah kan, mengkonfront kebatilan yang ada, so kita expect apa sebenarnya? Just kerana kita ada gerakan Islam ni, tiba-tiba malaikat yang dah hantar turun untuk menghapuskan kebatilan tu atau bagaimana kan? Tidak ada cara melainkan pertembungan tu akan berlaku kan di marhalahnya. Di tengah-tengah pertarungan itu, para da'i dan pengibar panji-panji harakat Islam akan diuji dengan pelbagai musibah, kesukuran dan tribulasi yang sukar. Mereka akan mengalami gangguan dan tekanan yang mengerikan. Mereka akan dihentam, diserang dan diusir dari tanah air. Mereka mengorbankan jiwa raga mereka dengan sabar, tabah, ikhlas dan keazaman yang kuat.
mereka diuji dengan kepayahan, kesusahan dan fitnah. Apa yang disebut kat sini sebenarnya telah menjadi realiti. Kalau siapa yang familiar dengan kisah mereka yang berjuang untuk ikhwan di Mesir, itu apa yang mereka lalui. Amat menguji ketabahan untuk istiqamah. Kalau kita sebut pasal Al-Maududi pula, kan, bila kita reflect dengan apa yang berlaku kepada jemaah Islami, mereka juga quite recently menghadapi tekanan yang dahsyat juga, kan. Bila ramai daripada figure-figure mereka ditangkap dan sebagainya, diperlakukan dengan tidak baik. So itulah yang mungkin ataupun bakal berlaku secara sunnatullahnya bila pertolongan tu meletus. So orang-orang yang membawa perjuangan ini akan menghadapi satu situasi yang amat sukar. Namun ketahanan dan kesabaran mereka menggelorakan lagi pertarungan hak dan batil di dalam diri individu masyarakat yang melihat dan memerhatikan ketahanan mereka. Apabila pertarungan itu tiba ke kemuncaknya, rasa simpati di jiwa beberapa orang individu makin hari makin bergelora. Mereka pun mengambil keputusan dengan begitu berani untuk bersama-sama menggabungkan diri mereka ke dalam jemaah dakwah Islam yang bertahan itu. Begitulah bilangan kumpulan dakwah itu terus bertambah. So ni keyakinan dia terhadap keperluan sahabat dan istiqamah dengan perjuangan tu, walaupun susah, sehingga orang boleh lihat hakikat tersebut, kan, dan masa terpanggil dan tertarik untuk bersama. Manakala mereka yang bertabiat buruk, teruk, sakit hati, pengikut hawa nafsu dan syahwat, lama kelamaan suara mereka akan hilang. Pengaruh dan kekuasaan mereka akan merosot sedikit demi sedikit di hadapan arus harakat Islam yang mengalir deras dan perjalanan yang menderu ini. Okay. So itu gambaran bila disebut subtopik itu adalah marhalah yang pasti berlaku. Agak interesting bila kita sebut pasal Maududi dan Hasan al-Banna, walaupun dia dari negara dan tempat yang berbeza. Apa yang digagaskan tu kita kan kata sesama, kan. So itu quite interesting. Dan kalau di awal chapter ni dia dah establish apa-apa yang ambil daripada sumber yang sama akan jadi sama juga. So walaupun wording yang digunakan berbeza, siapa yang familiar dengan Hasan al-Banna, kita familiar dengan Maratibul Amal. Kalau kita baca tulisan Maududi, dia tak guna perkataan tu, tapi kalau kita tengok apakah dia punya step by step kerja yang perlu dilakukan, kita akan macam ni bukan Maratibul Amal ke? So walaupun dia tak guna term tu lah. So nak katanya conclusionnya, metodologinya akan sama sebab dia ambil daripada sumber yang sama dari Al-Quran, kefahaman Al-Quran tu sendiri. So that's the thing lah. Teman di sepanjang perjalanan. Okay, by the way, kenapa nak sebut tadi? Disebutkan sebab apa yang mau disebut kat situ akan ada fasa-fasanya yang berubah dan makin mencabar. Kalau kita baca tulisan Al-Banna pun sama juga. Disebabkan tu Al-Banna, kalau dia relate balik, kalau Maududi tadi pun kata nak tak nak semua benda ni memerlukan titik mula tarbiyah, dan Al-Banna pun menyatakan benda yang sama dan meyakini cabaran yang dia berada di hadapan. Kerana itulah metodologi ataupun manhaj tarbiyah yang Al-Banna gagaskan tu dalam bentuk yang amat mempersiapkan manusia untuk berhadapan dengan cabaran-cabaran di hadapan. So kita kat sini, ni dah tersebut benda tu, kan. Kita kat sini kadang-kadang jadi interesting bila ramai yang menganggap dia berada dalam sistem tarbiyah tu more kepada mengumpul ilmu. Proses tu ada proses transfer of knowledge, transfer of ilmu. Dia tak jadi sebenarnya. Dia tak jadi tu maksudnya dia tak akan prepare seseorang tu untuk menghadapi kesusahan. Sebab yang menyebabkan seseorang tu boleh sabar, dia bukan sebab ilmu, kan? Bukan sebab ilmu tu semata, just kerana ilmu tu ada dalam kepala. Dia tidak menjamin kita boleh istiqamah bila mencabar, kan? Kita benda mencabar sikit pun tak larat dah, kan? Maksudnya kita ada apa yang benda yang dah ada kepala kita. Solat berjamaah punya ganjaran,
betapa besarnya perkara-perkara yang tertentu kan. Tetapi bila when it comes to it, when it comes to actually do it and commit to it, bila dia mencabar, just kerana tahu tu tak menjamin kita actually boleh go through it. So itu hakikatnya lah. So sebab tu tarbiyah yang dibuat ialah melatih jiwa seseorang tu untuk actually boleh committed to it. So bila Maudi disebut akan ada fasa yang amat mencabar sehingga orang-orang yang akan yalah, kalau kita tengok manifestasinya, ada orang yang ditangkap, dipenjarakan, diseksa. Itu daripada sirah pun begitu kan. Tapi kalau kita ambil contoh contemporary mutakhir ni, macam mana orang tu boleh istiqamah? So ini just nak petik satu benda yang bila ada sesi dengan seorang syekh tu, dan bila dia just remind lah tentang wasilah-wasilah tarbiyah dalam sistem tarbiyah ni kan, dan disebut satu benda dalam sistem wasilah tarbiyah ni kan, ada selain pada liqa usrah dan sebagainya, ada katibah ataupun kalau bahasa Malaysia kita kadang-kadang kita kata mabit ke kiam ke apa kan, walaupun dia tak exactly sama dari segi word tu. So disebut apa ya, kenapa ahli ikhwan bila ramai-ramai di penjara, soalannya dia macam dia bukan culture shock. Kalau faham benda tu, dia tak macam sebab kalau kita faham penjara tu dia tak selesa, dia sempit, dia benda-benda yang memang kita tak suka lah, kita suka keselesaan dan sebagainya. So bila orang dihumban ke situ dalam keadaan yang amat tak selesa, tidur di penjara, wallahualam kalau masih macam dulu macam ni, tapi gambaran macam atas lantai yang keras dan sebagainya. So disebut para ikhwan ni telah disiapkan lama untuk benda yang sebegitu. Maksudnya kan dia kata kan ada katibah. Kan katibah tu menyebabkan kita telah dibiasakan dan dilatih untuk banyak benda yang basic. Contohnya kita memisahkan diri daripada family untuk seketika kan, setiap hari balik rumah. So katibah tu kita bermalam kat luar. Lepas tu apa lagi, kita membiasakan diri kita untuk berada dalam keadaan yang tidak selesa. Maksudnya katibah tu memang biasa cara dia buat tu menyebabkan kita keluar daripada comfort zone dan sebagainya kan. Dan sebagainya lah. So bila kami dengar ni, kita sebagai orang Malaysia ni kata kita buat juga wasilah tarbiyah tu kan, tapi cara kita buat lain. Cara kita buat semua dah bawa tilam, bawa bantal. So mana nak, biasanya kan memang still akan culture shock kalau masuk penjara kan. Dan kita tak minta masuk penjara tu, tapi nak katanya bila Al-Banna membuatkan sistem tarbiyah dia tu, dia dibuatkan dalam mindset untuk ready untuk apa saja possibility ke depan. Dan bila berlakunya benda di depan tu, orang ni telah terlatih untuk menanganinya kan, untuk menerimanya kan. So bila faham benda tu, bila reflect balik kita punya cara kita buat tarbiyah ni amat tak memprepare kita untuk banyak benda lah. So that's the interesting part ni. Sebab kalau kita tak faham tarbiyah tu untuk apa in the first place, kita jadi macam dia jadi majlis ilmu sahajalah, which is sad and which shouldn't be happening kan. Okay. Seterusnya, teman di sepanjang perjalanan. Sesungguhnya perjalanan dakwah merupakan suatu perjalanan yang panjang. Tetapi di sepanjang jalan ini, ia dihiburkan oleh hiburan penghibur. Tugas dakwah itu adalah tugas yang sukar, namun kata-kata yang indah orang sadiq meringankan beban ini. So ni nak bawa satu peneman lah untuk kita kan, untuk menyebabkan susah-susah dia pun still wallahualam kalau kita kata jiwa kita terhibur tu apa, macam mana nak difahami kalau faham lah, tapi word kita bila kita jiwa terhibur tu bayangannya lain, bayangan terhibur tu lain. Tapi ni maksudnya macam orang yang berjuang perasaannya dikompang dipalu sehingga dia tak rasa berat lah, tapi dia rasa semangat, dia rasa enthusiastic dengan perjuangan tu. So dekat sini di hujung bab ni dipetiklah satu puisi ke nak berkata. Bangunlah, kita kembalikan keadilan pembimbing Rasyidin. Bangunlah, kita sambung semula dengan kehebatan datuk nenek kita para penakluk. Bangunlah, kita musnahkan segala belenggu kerana masanya telah tiba.
Ketika manusia ditimpa celaka cinta dunia tanpa agama, mari kita kembalikan umat sebagai rahmat bagi seluruh alam. Janganlah kamu berkata bagaimana, kerana kita adalah umat Islam. Wahai saudara Islam di semua tempat, naiklah ke atas bukit dan laungkan azan. Angkatlah Al-Quran sebagai perlembagaan zaman. Penuhilah setiap ufuk dengan laungan, kami adalah umat Islam. Muslimun, muslimun, muslimun. Di mana ada kebenaran dan keadilan, di situlah kami. Kami rela mati daripada terhina. Alangkah manisnya kematian di jalan Allah. Ini adalah tulisan Yusuf Al-Qaradawi. Wallahu alam. Itu adalah bab 13, iaitu bab yang diberi nama perjanjian. So perjanjian ni apa kaitan tadi, perjanjian mana tadi? So kat situ kat tengah-tengah bab ni ada bila dibayangkan bahawa sepatutnya kita lah orang yang paling patut untuk berjanji ataupun berbaiat dengan ataupun melakukan perjanjian dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi umatnya, untuk menjadi orang yang membawa perjuangannya kan. Mungkin kerana itulah dinamakan tajuk ni perjanjian, insya-Allah. Wallahu alam. So minggu bila minggu yang akan datang ataupun next session kita akan ke bab yang ke-14 pula, sifat ataupun kriteria generasi pengasas, sifat jilul ta'sis, insya-Allah. Itu adalah minggu depan, dan minggu ni kita sampai di sini sahaja dahulu, insya-Allah. Wallahu a'lam. Adakah ada sebarang persoalan ataupun komentar sebelum kita habiskan sesi pada pagi ni? Tak ada, insya-Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Semoga apa yang dikongsikan tu boleh difahami dan of course insya-Allah yang paling penting diamalkan. Banyak benda-benda ni sebenarnya meng-trigger kepada benda lain yang sepatutnya kita cover lah kan. Contohnya bila kita dengar, oh okay, so kalau orang yang macam belum dapat penjelasan lengkap pasal manhaj tarbiyah ke manhaj perubahan yang Al-Banna bawa ke, Al-Utama Maududi bawa ke sebagainya, especially orang yang memang tak pernah baca sendiri lah kan, buku tulisan Maududi, risalah-risalah Al-Banna dan sebagainya. It's actually quite important untuk kita sendiri tengok dan mengkaji, dan it is quite different pada pandangan anak-anak orang yang dikongsikan keyakinan orang lain. Contohnya Ana boleh kongsikan apa yang Ana yakini daripada Ana mengkaji Al-Banna dan Maududi ni tulisan, dan audiens tu boleh okey terima. Dengan kita sendiri menggali sehingga kita dapat kejelasan dengan maksudnya betul ke aku nak test sikit apa manhaj yang dia gagaskan dan sebagainya. So that's crucial lah sebenarnya. Of course it goes to the very foundation lah sebenarnya. Kepada Islam tu sendiri sepatutnya kita dah settle benda tu. Kepada dakwah tu sendiri sepatutnya kita dah settle juga benda tu. Maksudnya keyakinan kita bahawa sepatutnya dakwah is part of ourselves. Dan kemudiannya bila cakap pasal Maududi dan Al-Banna sebenarnya, dia dah bentangkan manhaj, gagasan mereka kan. So kalau kita dah rasa dakwah tu part of ourselves, normally the next stage is versi macam mana dakwah ni kan, apa yang sepatutnya dakwah ni capai dan sebagainya. Wallahu alam. Semoga bagi yang tidak pernah mendalami perkara-perkara tersebut, amat digalakkan untuk dalami. Of course kalau kita sempat habiskan the rest of bab-bab Al-Mutalaq ni, kalau masih ada orang yang nak cover benda lain pula kan, especially manhaj risalah Al-Banna dan sebagainya, insya-Allah itu di masa depan lah. Wallahu alam. So tak dipanjangkan lagi insya-Allah untuk pagi ni. Semoga bermanfaat, semoga Allah terima amalan kita, masa kita yang kita letakkan untuk benar-benar memahami fiqh dakwah. Kalau buku ni dia tulis dalam konteks fiqhud dakwah. So macam mana aku nak berdakwah ni, apa yang patut aku faham dan macam mana aku patut consider dan bagaimana nak move forward insya-Allah.
Semoga Allah terima dan semoga kita diberi kekuatan untuk actually implement fiqh dakwah yang kita cover lah. Bukan hanya kita tahu, okey dia orang kata macam tu, sepatutnya kita actually more than that lah. Wallahu alam. Jazakumullah khairan katsira. Jumpa lagi insyaAllah in the next session. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.